بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله، اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya basir, wahai zat yang maha melihat. Allahumma ya basir, Allahumma ya basir. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tuhawwil bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Basir. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha melihat, yang maha melihat. Ya Allah, anugerahkanlah kami sebahagian perasaan takut dan malu kepada dirimu yang boleh menjadi penghalang antara diri kami dan maksiat padamu. Ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Basir, wahai Allah yang maha melihat. Anugerahilah kami agar taat kepadamu yang dapat membawa kami ke syurgamu. Ya Allah, anugerahilah kami agar taat kepadamu yang dapat membawa kami ke syurgamu. Berilah kami keyakinan agar kami mampu menghadapi segala cubaan dan dugaan di dunia ini. Ya Allah, ya Basir, ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Basir. Teguhkanlah pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selagi hidup. Jadikanlah ia nikmat yang besar bagi kami. Jadikanlah pembalasan kami hanya untuk orang yang melakukan aniaya pada diri kami, dan bantulah kami dari orang yang memusuhi kami. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar. Ya Allah, ya Basir, janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang besar. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang besar. Jangan pula engkau jadikan ia sebagai tujuan hidup utama dari ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak takut kepadamu lagi tidak berbelas kasihan pada kami sebagai pemerintah kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Okey, hari ini kita punya sirah. Di mana? Bukan surat apa? Bukan surat 140 Isra Mi'raj. 140 ya. Nona boleh ke? Mana ada? Nona ada. Okey. Terus apa lah? Nona? Saya. Boleh baca. Sila. Tapi sebab cucu ada kat sini, takut bising lah. Ni jaga cucu pula hari ni. Oh. Macam Kak Asna, hari tu Kak Asna kata nak baca kan? Kak Asna baca. Kak Asna pula dah janji. Okey. Boleh lah. Dengan suara orang lama pula. Apa boleh? Okey. Okey, hari ni kita bab 17 Isra dan Mi'raj.
Perjalanan malam yang menakjubkan dari Makkah ke Baitul Maqdis lantas naik ke langit. Fasa terakhir kehidupan Nabi di Makkah yang dilalui baginda di antara dua situasi baik dan buruk yang Muka surat amat berapa? Muka surat Ya, 140 ah. 140. 140 Ustazah. Ya. Dari mula kan? Dari Okey. mula kan? Okey. Dari mula. Okey. Fasa terakhir kehidupan Nabi di Makkah yang dilalui baginda di antara dua situasi iaitu baik dan buruk yang amat keterlaluan iaitu kejayaan beransur-ansur dan penindasan berterusan. Bagaimanapun, cahaya harapan mula kelihatan samar-samar jauh di ufuk. Pada akhirnya menjadi kenyataan apabila Nabi melakukan perjalanan malam ke Baitul Maqdis dan seterusnya menembusi beberapa lapisan langit. Tentang ketepatan tarikh masih kontroversi dan tiada kata sepakat kalangan para perawi. Namun, ramai ahli fiqh bersetuju meletakkan satu tarikh di antara 16 ke 12 bulan sebelum berhijrah ke Madinah. Di bawah ialah perincian paling unggul tentang peristiwa mukjizat yang dirawikan oleh autoriti Ibnu Al-Qayyim. Jasad pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam dibawa dari masjid suci di Mekah ke sebuah masjid jauh di Baitul Maqdis menaiki Al-Buraq dengan ditemani malaikat Jibril. Tiba di sana, Jibril turun menambatkan haiwan itu lalu mohon memasuki masjid dan seterusnya membawa Nabi bersolat. Selepas itu, Jibril membawa baginda menaiki langit dengan menunggang haiwan yang sama. Apabila tiba di langit pertama, Jibril meminta malaikat yang mengawal pintu langit agar membukanya. Apabila pintu terbuka, kelihatan Nabi Adam. Moyang seluruh manusia. Nabi SAW memberi salam dan Adam pula mengalu-alukan ketibaannya serta melahirkan kepercayaan kepada kerasulan Muhammad. Baginda juga menyaksikan roh para syuhada di sebelah kanan dan mereka yang sengsara di sebelah kirinya. Okey, Jibril saya nak sebut sikit ni sini tentang tadi dia sebut kan jasad pesuruh Allah ni, jasad Nabi kita ni dibawa, dia disebut jasad ni ada makna dia jasad ni. Jasad pesuruh Allah Rasulullah SAW dibawa ke masjid suci di Mekah, di sebuah masjid jauh di Baitul Maqdis, dibawa dari masjid Mekah dibawa ke Baitul Maqdis. Dia kata jasad ni sebab apa? Dalam surah Isra, dalam surah Isra ayat pertama tu, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam. Asra tu, perkataan Isra tu daripada asra lah. Asra tu verb. Allah memperjalankan di waktu malam. Makna asra tu 4 perkataan. Allah perjalankan Nabi di waktu malam. Isra, datanglah perkataan Isra. Isra. Jadi Allah di sini ada selisih faham antara ulama. Dia kata Nabi ni dia naik ke langit tu dengan jasad dia sama ke? Ataupun Nabi tu dia mimpi je ke? Ataupun Nabi tu dia apa ni? Adalah makna selisih faham tentang tu. Sebab akal manusia pada masa tak boleh terima macam mana Nabi naik ke atas kan? Jadi sebab tu dia kata jasad pesuruh Allah ni nak mengukuhkan, menguatkan bahawa Nabi ni
Dia Isra' tu adalah dengan diri dia, dengan jasad dia. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisra'kan, memperjalankan pada waktu malam Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi abd di sini hamba tu, makna hamba tu bukan roh dia saja pergi. Roh dan badan sekali. Nabi itu sendiri, jasad diri dia sendiri. Allah perjalankan dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang kata pula Nabi ni masa diisrakan tu dia berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Ingat tak? Ummu Hani. Ya. Ummu Hani tu siapa? Mak saudara Nabi. Ummu Hani tu ialah sepupu dia. Ibu Anak kepada Abu Talib kan? Anak Abu Talib. Anak mak saudara lah kan? Ummu Hani. Ummu Hani ni binti Abu Talib. Ummu Hani binti Abu Talib. Sepupu lah nak. Anak Abu Talib. Sepupu dia, Ummu Hani. Jadi setengah sejarah kata dia masa tu berada di rumah Ummu Hani. Jadi satu lagi yang menguatkan bahawasanya Rasulullah ni diisrakan dengan jasad, dengan roh dan jasad dia, sebab diceritakan dalam hadis ke, iaitu dia ni naik burak kan. Kalau roh saja naik tak payahlah ada burak. Burak nak bawa siapa kan? Tentulah ada jasad yang nak dinaikkan di atas burak. Itu juga dalil kuat bahawa Nabi ni diisrakan dengan roh dan jasad sekali. Nabi pun ditemani oleh siapa? Jibril. Jadi dia Nabi, Burak dan Jibril. Kemudian tadi disebut dah sampai ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa. Nabi terus tambat dia punya Burak tu, dan memohon memasuki memasuki masjid dan terus membawa Nabi bersolat. Jadi bersolat inilah dikatakan Nabi bersolat bersama-sama dengan para nabi-nabi lain lah. Nabi menjadi imam, nabi-nabi lain jadi makmum dia. Jadi situ pun ada simboliknya, iaitulah nak menyatakan bahawasanya Nabi ini adalah Nabi akhir zaman. Nabi ini adalah Nabi untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Untuk seluruh Nabi-Nabi, maknanya Nabi yang universal, Nabi yang diakui oleh seluruh Nabi-Nabi lain tentang kenabian dia. Sebab tu dia menjadi imam dan Nabi-Nabi lain berimam di belakang dia. Selepas tu barulah dikatakan di sini Jibril bawa dia naik ke langit dengan menunggang itulah Al-Burak. Burak tu kalau kita tengok perkataan Arab daripada barqun kan. Barqun tu apa? Kilat. Kan kilat kan. Itu kilat tu dia cepat kan. Kilat tu dia, kita pun kalau kata secepat kilat, maknanya perjalanan dia tu sangat cepat lah. Lepas tu kata seorang pensyarah dululah, Allah yarham, di Fakulti Islam, itu ketua jabatan dia kata betul lah tu. Mana sebab kalau nak naik ke atas tu kena cepat. Kena cepat-cepat. Tak boleh lambat-lambat. Sebab apa? Tarikan ni graviti kat bawah ni. Dia tarik kan, turun. Dia kena pergi dengan cepat. Tu sebab kita tengok roket-roket tu dia meluncur dengan begitu laju, cepat kan. Jadi itulah di antara maknanya diambil faham oleh cerdik pandai sekarang ni. Ya, kalau nak naik ke atas tu kena laju, kena cepat. Dan memang Burak pun cepat. Jalanan dia cepat. Dia kata sejauh mata memandang. Sekali dia ni sejauh mata memandang. Dia punya langkah tu. Dia punya laju. Itulah di antara apa yang patut kita faham kat sini ya. Itu tentang Nabi
naik dengan jasad dan roh dia sekali. Siapa bersama-sama Nabi, dan apabila Nabi singgah di Masjidil Aqsa, apa yang Nabi lakukan? Mayang kan? Itu menunjukkan yang seruan Nabi ini adalah Nabi akhir zaman dan Nabi yang diakui oleh Nabi-Nabi yang lain. Okey, teruskan. Okey. Jibril dan Nabi naik selapis lagi langit kedua, dan apabila pintu besar terbuka, kelihatan Nabi Yahya, putera Zakaria. Terus baginda memberi salam. Isa anak Maryam juga berada di langit yang sama. Mereka berbalas salam, mengalu kedatangannya dan percaya kepada kerasulan baginda. Ketika di langit ketiga, mereka bertemu Nabi Yusuf, lalu berbalas-balas salam serta mengalu-alu dan beriman kepada kenabian baginda. Di langit keempat, masih bersama Jibril, bertemu baginda dengan Nabi Yunus, juga menyatakan imannya kepada kenabian baginda. Lapisan langit kelima, mereka dialu-alukan oleh Nabi Harun yang juga menyatakan imannya kepada kenabian Muhammad. Pada langit keenam, baginda disambut Musa dan seperti nabi-nabi lain, dia juga beriman kepada baginda. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternampak Musa menangis. Bila ditanya, mengapa menangis? Musa memberitahunya sebab menangis kerana lelaki yang diturunkan selepasnya sebagai pesuruh Allah dapat membimbing begitu ramai pengikut untuk masuk ke syurga berbanding dengannya. Di langit ketujuh, baginda berjumpa pula Nabi Ibrahim dan mereka berbalas-balas salam serta menyatakan imannya terhadap kerasulan baginda. Ustazah nak jelaskan? Kalau kita tengok kan, bila dia jumpa Nabi Musa, dia menangis kan? Menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia kata ni pesuruh Allah yang akan diturunkan selepasnya, dia dapat membimbing begitu ramai pengikut untuk masuk syurga. Jadi dia taklah dia macam menyesallah, rasa sedih lah, tak dapat bimbing umat dia ramai untuk masuk syurga. Jadi alhamdulillah lah, kita doa kepada Allah semoga kita ni termasuklah salah seorang yang berjaya dengan mengikut bimbingan Nabi kita. Allah beri kita peluang untuk masuk syurga. Okey, teruskan. Ustazah. Yang dijumpa Nabi-Nabi ni jumpa dengan jasad ke roh, Ustazah? Macam mana dijumpa tiap Nabi tu? Tak tahulah, tadi semayang sama Nabi juga kan? Masa semayang tu pun terfikir kan? Ada semayang fizikal kan, nampak ke kan? Dalam cerita ni tak cerita lah, tak nampak. Dia tak contoh lah, dan dia tak contoh lah juga apa ni dengan ada roh ke jasad kan? Kalau dengan siapa? Dengan Nabi Isa tadi, Nabi Isa masih hidup kan? Dia dengan jasad lah. Jasad sekali lah. Kalau Nabi lain tu tak tahu sebab Nabi lain dah meninggal, tapi tidak mustahil lah bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah untuk menghidupkan mereka dengan jasad dan roh sekali kan? Sebagai sambutan kepada kedatangan Nabi pada setiap lapis langit tu. Ya. Okey. Dari situ sampai dah langit ketujuh kan? Sampai dah langit ketujuh. Habis tu dari situ baginda dibawa ke Sidratul Muntaha, iaitu pokok syurga. Sidratul Muntaha.
syurga dan ditunjukkan Al-Bait Al-Ma'mur. Al-Baitul Rumah Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, Bait Al-Ma'mur. Rumah yang berbentuk Kaabah yang ramai penghuninya terdiri daripada para malaikat setiap hari seramai 70,000 dan kesemua malaikat khusyuk beribadat dan tidak berpaling ke mana-mana sehingga hari kiamat. Baginda dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengalami kebesaran dan segala manifestasi ketuhanan secara dekat. Ketika di sini Allah menurunkan perintah kepada hamba-Nya untuk melakukan ibadat solat sebanyak 50 kali sehari semalam. Ketika dalam perjalanan pulang ke bumi, baginda bertemu sekali lagi Nabi Musa dan memberitahunya akan perintah solat sebanyak 50 kali sehari oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Musa berkata kepada Nabi SAW, kembalilah tuan hamba menghadap Tuhan dan memohon untuk dikurangkan bilangan solat itu kerana aku yakin umatmu tidak terdaya melakukannya. Nabi SAW berpaling kepada Jibril untuk mendapat pandangannya, lalu Jibril menganggukkan kepalanya. Ya, kalau anda perlukan. Dan naiklah mereka menemui Maha Kuasa. Dengan ihsan Allah, bilangan solat dikurangkan 10 dan ketika turun semula baginda memaklumkan kepada Musa sekali lagi. Musa masih menegaskan bahawa bilangan itu masih berat untuk umat Muhammad. Nabi SAW naik semula menghadap Tuhan memohon dikurangkan. Demikianlah berkali-kali naik turun untuk memohon dikurangkan solat sehari semalam sehingga tinggal 5 kali sehari seperti sekarang. Tetapi Musa masih menggesa agar Nabi memohon kepada Allah untuk dikurangkan. Lalu berkata baginda, aku terasa malu untuk memohon berkali-kali dikurangkan solat itu. Aku terimalah dan patuh kepada kehendak Allah. Ketika pulang, Muhammad SAW mendengar satu panggilan berbunyi, aku telah menyempurnakan suruhanku dan mengurangkan beban ke atas hambaku. Bagaimanapun, ada bersalah-salahan pendapat mengenai isu sama. Ada baginda melihat Allah dengan mata kepalanya atau bagaimana? Setengah ahli mentafsir mengatakan bahawa melihat Allah dengan mata kasar tidak dapat disahkan. Sebaliknya, Ibnu Abbas mengatakan bahawa perkataan ru'yah yang digunakan di dalam Quran menandakan pemerhatian dilakukan dengan bantuan mata. Dalam surah An-Najm, iaitu dalam bab bintang yang bermaksud kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Muhammad lalu ia menjuntai sedikit demi sedikit. Ustazah nak terang? Ni tentang melihat Allah ni kan. Ulama bersalah khilaf lah. Maksudnya kita tengok dengan mata kepala ni ke, mata ni ke, atau macam mana. Itulah disebutkan di situ bahawa melihat Allah dengan mata kasar tak dapat disahkan. Tapi kata Ibnu Abbas, kataan ru'ya tu yang digunakan dalam Quran menandakan pemerhatian dilakukan dengan bantuan mata. Lihat dengan mata lah.
Mungkin besok dari orang-orang di syurga juga boleh tengok Allah, boleh lihat Allah. Macam mana lihat? Bukan dengan mata ni lah, bukan dengan mata biasa lah. Kalau dengan mata lain, kot baru boleh tengok Allah. Kalau dengan mata ni memang tak boleh. Sebab cerita dia pada masa siapa? Nabi Musa kan sebenarnya nak tengok Allah dengan mata kepala Musa. dia. Musa. Arinallaha jahrah. Bagi aku tengok Allah. Perlihatkan kepada kami Allah ini secara jahrah, secara terang dengan mata kepala ni. Okey. Allah kata tengok kalau kamu ni boleh tahan tengok bukit tu tak pergi. Tiba-tiba bukit pun pecah habis. Apabila nak diperlihatkan di situ, bukit pecah, hancur, berkecai. Yang Nabi Musa sebenarnya pun pingsan. Sa'iqa, mana dia pingsan. Apabila maknanya memang tak boleh tengok dengan mata biasa lah. Akan datang ni di syurga besok, Allah akan gantikan dengan mata yang lain lah. Yang boleh melihat zat Allah. Okey, teruskan. Okey. Di sini iaitu dia merujuk kepada malaikat Jibril dan dalam konteks jauh berbeza daripada tradisi Isra' dan Mi'raj Nabi, di mana pendekatan itu dihubungkan dengan kebesaran Allah. Namun beberapa keistimewaan menunjukkan peristiwa perjalanan malam Nabi adalah seperti berikut. Pertama, dada Nabi dibedah Jibril. Hatinya dikeluarkan dan dibasuh dengan air Zamzam, mata air suci Makkah. Yang kedua, dalam konteks yang sama, 2 buah tempayan emas dibawa kepadanya. Satu berisi susu dan sebuah lagi penuh dengan arak anggur. Baginda diminta memilih di antara satu, lalu memilih tempayan berisi susu dan terus meminum. Kata Jibril, Tuan hamba dipandu oleh Al-Fitrah atau anda telah mencapai Al-Fitrah. Kiranya Tuan hamba memilih arak anggur bermakna umatmu mendapat panduan salah. Ia adalah lambang menunjukkan perbuatan baik dan mungkar yang terkandung dalam susu dan arak yang dibawa kepada baginda dan melalui naluri baginda memilih yang baik. Agak sukar untuk menjelaskan istilah fitrah bahasa Arab ke dalam bahasa Inggeris. Ia membawa makna kejadian semula jadi manusia, satu kualiti dibawa bayi dari rahim ibu ke dunia sebagai suatu yang berbeza dengan ciri-ciri atau kecenderungan yang diperolehi dalam kehidupan. Itulah rujukan ciri-ciri rohaniah datang bersama kelahiran manusia dari alam tanpa noda. Yang ketiga, Nabi SAW menceritakan bahawa baginda ternampak penjelmaan 2 batang sungai, Nil dan Euphrates, dan 2 batang sungai lagi terlindung penjelmaan 2 batang sungai Nil dan Euphrates melambangkan lembah subur di mana mesej Muhammad akan menetap dan penduduknya akan sentiasa berpegang kuat kepada Islam, diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Tidak pula bermakna sungai itu mengalir dari Taman Firdaus. 4. Baginda juga sempat melihat Malik, pengawal neraka, dengan wajah garang. Di situ dia nampak penghuni neraka terdiri daripada mereka yang makan harta anak yatim, menelan batu-batu bara api dan keluar semula dari belakang. Juga terdapat orang
mengamalkan riba di mana perut mereka membusung terlalu besar dan sukar untuk bergerak, berpijak-pijakan sama seperti rakyat Fir'aun yang disumbatkan ke dalam neraka. Di sudut yang sama, baginda melihat para penzina memakan daging busuk. Juga perempuan yang curang bergantungan pada tetek mereka. Ya. Inilah yang Kelima, diperlihatkan kan? Diperlihatkan kepada Nabi lah. Yang peristiwa-peristiwa ni. Orang-orang yang melakukan kesalahan masa di dunia. Ditunjukkan. Sini pun kita rasa satu orang kata apa? Satu contoh yang ni lah juga, mana kita ni kena tengok. Kalau duduk cerita kadang-kadang dia tak kena lihat. Diperlihatkan. Lihat tu baru memberi kesan kepada diri kita kan. Bila kita lihat. Ini pun satu juga lah yang kita boleh ambil faedah daripada apa yang berlaku pada masa Isra' dan Mi'raj. Diperlihatkan. Linuriyahu min ayatina. Allah kata kami nak perlihatkan kepada kamu wahai Muhammad di antara kekuasaan kami, ayatina, ayat-ayat kami. Itulah di antara yang diperlihatkan. Lagi? Ustazah, ni diperlihatkan ni maksudnya syurga neraka pada masa tu memang wujud. Tapi yang diperlihatkan pada Rasulullah itu adalah gambaran kan, bukan bukan yang sebenarnya lah maksudnya. Maksudnya dah ada siasaan di masa tu. Tak, belum lagi lah, mana diperlihatkan dulu. Mana orang yang buat ni, dia punya ni macam ni, balasan dia macam ni kan. Supaya Nabi besok bila balik untuk menjelaskan, mendakwahkan umat dia, maknanya dia akan ceritakan bahawa dia dah lihat, diperlihatkan oleh Allah. Orang yang buat bekerja macam ni, balasannya macam ni. Itulah pesannya yang baiklah pada dakwah. Okay, perjalanan malam. Perjalanan malam menimbulkan gempar di kalangan orang ramai dan sangsi justru melemparkan berbagai soalan kepada baginda. Baginda memaklumkan bahawa dia nampak kafilah unta saudagar Makkah berulang alik. Baginda juga memandu setengah unta sesat kepada tuannya. Baginda juga memandu setengah unta sesat kepada tuannya. Juga memberitahu bahawa dia meminum bekalan air ketika mereka sedang nyenyak tidur dan menutup semula mangkuk air itu. Bagaimanapun, orang kafir bukan saja tidak percaya, bahkan mengambil peluang mengejek-ngejekkannya dan akidah mereka. Mereka menghujani pertanyaan kepada Nabi SAW tentang gambaran Masjid Baitul Maqdis. Padahal mereka sendiri tidak pernah melihat. Tetapi jawapan baginda mengagumkan mereka kerana apa yang digambarkannya tepat sekali. Baginda memberi maklumat mengenai perjalanan kafilah dan laluan diikuti unta. Tetapi semua ini menambahkan dusta mereka dan menolak kebenaran dan kekal mereka dengan sikap sedemikian. Bagi orang Islam tulen, ia bukanlah suatu yang luar biasa tentang perjalanan malam. Allah Maha Kuasa yang mentadbir alam semesta, menjadikan bumi dan langit dengan kudratnya semata-mata. Baginda juga dengan kuasanya untuk mengangkat pesuruhnya ke langit serta menunjuk kepadanya tanda kebesaran yang tiada manusia lain berpeluang menikmatinya. Orang-orang kafir cuba melakukan sesuatu dengan bertemu Abu Bakar tentang peristiwa ini. Dan dia sedia menjawab, ya, aku sesungguhnya mengesahkannya. Dengan peristiwa ini, dia mendapat gelaran As-Siddiq,
iaitu mengesahkan kebenaran. Hmm. Bahasa paling tepat, Ustazah? Ya, Bahasa paling tepat. Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, yang apabila Rasulullah cerita aja pada dia terus jawab, ya aku sesungguhnya mengesahkannya, aku percaya apa saja yang diceritakan oleh Muhammad, aku mengesahkannya. Jadi dengan peristiwa ini dikatakan dia mendapat gelaran As-Siddiq, pengesah kebenaran. Okey, As-Siddiq, gelaran kepada Abu Bakar. As-Siddiq. Bahasa paling tepat dan padat berkaitan dengan kewajaran perjalanan malam terkandung dalam kalimah Allah. Ini ayat permulaan Okey, surah. Pertama saya bacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kan ayat dia. Ya Ustazah. Ya, itulah ayat dia, dimulakan surah Isra ayat pertama. Dia ambil linuriyahu je kan. Jadi untuk memperlihatkan kepada Nabi itu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Okey. Linuriyahu min ayatina. Artinya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Hukum Allah berhubung dengan para nabi seperti berikut. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Surah Al-An'am ayat 75. Kepada Musa Allah berfirman, ini linuriyaka min ayatina liyurika min ayatinal kubra. Linuriyaka linuriyaka min ayatinal kubra. Berlakunya yang demikian itu, kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Surah Taha ayat 23. Dan Ustazah nak terang? Satu dari segi bahasa yang kita belajar, Nuria, Nuria tu makna ada fi'il, verb lah. Verb fi'il mudhari' ni. Tengok dia mansub Nuria. Sebab apa masuk lam? Untuk kamu perlihatkan Nuria. Betul. Tengok pada Nuri, dia tak kata Nuria, Nuria. Sebab tidak ada partikel yang menasabkan fi'il. Nuria. Kami memperlihatkan. Nuri, kami memperlihatkan. Dia tak kata Nuria. Jadi Nuria sebab ada lam tu. Lam ni adik-beradik kepada an, lan, izan, kai tu. Sikit lah. Waliyakuna, sama liyakuna, dia tak kata yakunu, liyakuna minal muqinin, supaya dia terdiri daripada orang-orang yang percaya. Yakuna. Itu juga linuriyaka, nuria. Fi'il tu, verb tu dimansubkan, diberi fathahkan. Ya tu di akhir dia tu. Sebab ada lam, sebab ada partikel nasab. Sikitlah untuk pengetahuan siapa yang belajar bahasa Arab. Dia boleh tengoklah di situ. Okey, teruskan. Dan siapa juga mereka yang beriman sepenuhnya. Nabi yang telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan memantapkan lagi iman mereka
pada asas kukuh dan tidak mungkin lagi goyah. Pada hakikatnya, mendapat keistimewaan Allah hanyalah kepada mereka yang sanggup memikul beban berat berbanding dengan kebanyakan manusia lain, dan dalam proses melaksanakan misi, para nabi akan menganggap bahawa segala keperitan dan pengalaman pahit duniawi adalah satu perkara kecil untuk dirungsingkan. Ada satu fakta paling penting terbit dari perjalanan yang diberkati Allah, iaitu dalam sejarah kehidupan baginda bagai diwarnai sebuah taman bunga indah hasil dari peristiwa itu yang dipenuhi dengan kesejahteraan dan taufik hidayah Allah. Kisah perjalanan dapat kita temui dalam Quran yang merupakan contoh paling unggul pada ayat pertama surah Isra iaitu bab 17 perjalanan malam, dan segera membongkar perbuatan terkutuk dan durjana orang Yahudi, diikuti dengan peringatan bahawa Quran itu membimbing umat ke arah kebenaran dan keadilan. Proses perjalanan itu bukanlah suatu kebetulan, dan Baitul Maqdis ialah adingan pertama perjalanan malam, dan di sini terdapat mesej ditujukan khas kepada Yahudi dan secara jelas memperlihatkan bahawa mereka akan dilucutkan peranan memimpin ummah disebabkan jenayah dilakukan mereka, maka tidak wajar lagi untuk mengekalkan kedudukan itu. Secara jelas pula menunjukkan kepimpinan itu diambil alih pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang kukuh kepada iman Nabi Ibrahim, melindungi rumah suci Makkah dan masjid yang jauh di Baitul Maqdis. Amat tepat sekali autoriti kerohanian berpindah dari sebuah negeri yang dalam sejarah diselaputi penderhakaan, mungkir janji dan bermusuhan dengan negeri lain dengan diberkati kewarakan, penyerahan kepada Allah dan seorang pesuruh dengan wahyu Quran untuk membimbing ummah ke jalan benar lagi terbaik. Ada satu persoalan paling kritis yang menunggu jawapan, iaitu bagaimana boleh peralihan kuasa boleh berlaku sedangkan perjuangan kebenaran Muhammad tinggal berseorangan menggeletar di lereng Bukit Makkah. Rahsia soalan ini menghurai satu isu lain yang merujuk kepada satu fasa seruan Islam dan peranan lain yang kelihatan akan memulakan tindakan. Tetapi lain hala tuju dan mulia pendekatannya. Pendahulu tugas baru ini terdapat dalam ayat-ayat Quran menepati terus sasaran dan amaran jelas berhubung dengan tujuh kata dua ditujukan kepada penyembah berhala dan mereka yang bersekongkol. Saya baca Ustazah. Ustazah teguh. Baca. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Artinya, dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka, iaitu supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. Maka hendaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dan berapa ramai umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hamba-Nya, iaitu surah Al-Isra ayat 16 dan 17. Bersama dengan ayat-ayat ini, ada beberapa ayat lagi yang menunjukkan kepada umat Muslim bahawa peraturan dan isipati ketamadunan yang mereka bina bagi ummah adalah membayangkan hak ke atas bumi ini, mengurus sepenuhnya dengan bebas dan mewujudkan sebuah ikatan masyarakat bersepadu pada paksi kesejagatan manusia yang bakal dilalui. Pada hakikatnya, ayat-ayat itu membayangkan prospek yang baik, yang lebih baik bagi Nabi SAW, mengandungi jaminan perlindungan untuk bertapak dan pusat penyebaran seruan yang selamat, cukup untuk memboleh dan memberinya keberanian menyebar mesej ke seluruh dunia yang luas ini. Itulah sebenarnya rahsia di sebalik perjalanan syahdu. Hikmah yang terkandung memberi kita kepercayaan paling wajar untuk menegaskan bahawa perjalanan malam berlaku sama ada sebelum perjanjian Aqabah pertama atau di antara kedua-dua perjanjian. Hanya Allah lebih mengetahui. Nak terus ke Ustazah? Teruskan. Terus. Okey. Yang ke-18 iaitu pengakuan Aqabah pertama. Kita pernah membicarakan mengenai 6 penduduk Madinah memeluk Islam ketika musim haji pada tahun ke-11 kenabian. Mereka berjanji untuk menyampaikan mesej Islam kepada warga setempat di mana mereka diami. Dalam musim haji tahun berikut, sekumpulan 12 orang pengikut bersedia untuk menerima Muhammad sebagai Nabi. Kumpulan itu termasuk 5 daripada 6 orang yang pernah menemui Nabi SAW pada tahun sebelumnya. Orang ke-6 yang tidak bersama ialah Jabir bin Abdullah bin Rajab. Sementara 7 orang lagi ialah Mu'adah bin Al-Haris, Ibnu Afra dari suku Khazraj. Yang kedua, Dakhwan bin Abdul Al-Qais dari suku Khazraj juga. Yang ketiga, Ubadah bin Al-Samit, Khazraj juga. Yang keempat, Yazid bin Ta'labah, Khazraj juga. Yang kelima, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadalah, Khazraj. Yang keenam, Abdul Haytham bin At-Taihan dari suku Aus. Yang ketujuh, Uwain bin Sa'idah dari Aus juga. Okay. Mereka bersumpah di hadapan Muhammad SAW untuk beriman dengan Nabi. Kata mereka, kami tidak akan menyembah selain dari Allah. Kami tidak akan mencuri, tidak melakukan zina, juga tidak membunuh anak-anak kami, tidak mengeluar kata-kata keji, tidak berdusta, dan tidak membantah kamu dalam sebarang perintah.
Mendengar pengakuan itu, Muhammad bersabda, siapa yang menjalani perintah itu, Allah akan memberi rahmat, dan siapa yang mengabaikannya akan mendapat hukuman di dunia ini demi menebus dosanya di akhirat. Tetapi sekiranya dosa itu kekal tidak disedari dan tiada sebarang penyesalan dalam diri, maka itu adalah urusan Allah. Sama ada dia akan mengampuninya atau tidak. Okey, yang pertama, Okey, ni kita duta tengok kan. Ni apa ni? Dia panggil apa sumpah setia ni apa nama? Perjanjian. Apa dia panggil dalam bahasa Arab ni? Bai'ah. Bai'ah kan. Bai'ah. Bai'ah lah tepat. Bai'ah, Aqabah pertama dia ada dan dia ada kedua. Kita lihat di sini yang nak mai bai'ah tu orang Madinah jauhnya. Daripada Madinah mai ke Mekah. Mana orang di Madinah tu maknanya macam lebih faham, lebih peka lah kepada seruan Nabi kita ni. Apa hal orang di Mekah ni? Yang dekat dengan Nabi yang macam tak ambil tahu je ni. Kenapa? Kenapa ada perbezaan begitu? Sepatutnya yang dekat Nabi lah. Di Mekah ni yang cepat menerima seruan dakwah tu, tapi orang di Madinah pula, itu daripada Khazraj dan Aus dan Khazraj. Daripada suku Aus dan Khazraj ni yang disebut nama tadi tu, yang akan datang membuat bai'ah dengan Nabi pada masa musim haji. Kenapa? Kenapa mereka ni senang? Orang Aus Khazraj senang terima seruan Nabi, dakwah Nabi. Kalau kita lihat kita bezakan. Orang kat Mekah tu panggil jahil tu, jahiliah tu. Mana? Musyrik lagi. Syirik. Memang mereka ni terdiri daripada orang-orang yang kalau kita kata tak berapa tamadun mereka itu sangat kurang lah dibandingkan dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj yang duduk di Madinah tu, mereka duduk berhampiran dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka ni dah ada pengalaman, ada kitab, mereka ada Taurat kan. Mereka duk baca Taurat tu, didengar oleh orang ni, Aus dan Khazraj. Mereka duk dengar cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi mengenai agama mereka. Mereka dengar. Tapi orang musyrikin ni yang di Mekah ni tak pernah dengar. Tak mau dengar pula tu. Tak pernah dengar dan tak mau dengar. Jadi dia tak ada ni lah. Macam tak ada langsung ilmu lah kita tentang. Jadi sebab tu kita tengok mereka ni yang di Madinah ni yang terdiri pada Aus dan Khazraj ni senang saja terima seruan Nabi dan offer pula nak datang untuk nak buat bai'ah dengan Nabi. Buat bai'ah Aqabah. Ada bai'ah Aqabah pertama dan ada bai'ah Aqabah kedua. Kita lihat nanti. Okey, itulah. Okey. Teruskan. Okey, yang pertama, duta Muslim di Madinah. Selepas pengakuan itu dalam bentuk mengangkat sumpah, Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umar Umair al-Abdari alaihissalam ke Yasrib, iaitu seorang duta Muslim pertama untuk mengajar penduduk di sana akan ajaran Islam, membimbing mereka dalam amali dan cuba menyebar Islam di kalangan mereka yang masih menyembah berhala. As'ad bin Zurarah melayaninya di Madinah. Untuk itu, mereka membuat persiapan dan penyebaran Islam amat gairah merebak dengan pantas dari rumah ke rumah dan dari kabilah ke kabilah.
terdapat pelbagai kisah kejayaan, mengembira dan menggalakkan yang mewarnai tugas suci Mus'ab. Pada suatu hari, Mus'ab dan As'ad dalam perjalanan ke kediaman Bani al-Ashyal dan Bani Zafar apabila mereka termasuk ke kabilah Bani Zafar. Di sana mereka duduk berhampiran sebuah telaga berbual-bual dengan beberapa orang yang baru masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad dan Uzaid bin Hudai, iaitu Hudai, ketua kedua-dua kabilah. Terdengar perjumpaan itu, lalu Usaid mendekati mu'allaf itu lengkap dengan senjata tombak, sementara Sa'ad menarik diri atas alasan bahawa As'ad ialah sepupu matriarki. Apa dia Ustazah? Sepupu matriarki. Saya pun tak faham. Sepupu apa? Matriarki. 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 Bahasa Indonesia ke tak tahu. Tak tahu. Usaid menghampiri mereka dengan maki hamun dan menuduh kedua-dua mereka memperbodoh-bodohkan orang yang lemah semangat. Lalu mengarah mereka memberhentikan kegiatan itu. Mus'ab menjemputnya duduk lalu berkata, "Kalau kamu suka dengan ceramah kami, bolehlah kamu terima. Tetapi kalau kamu menyimpan perasaan benci, kamu bebas untuk menolaknya," ujar Usaid. Itu adalah adil. Lalu mencacak tombaknya ke pasir sambil mendengar Mus'ab bercakap juga beberapa potong ayat Quran. Wajahnya membayangkan puas hati dan gembira sebelum mengeluarkan kata-kata bersetuju. Dia bertanya kepada kedua-dua mereka peraturan yang harus diikuti untuk menjadi Islam. Mereka menyuruhnya bersuci, menanggalkan pakaiannya, mengaku kebenaran dan bersolat 2 rakaat. Dia patuh kepada arahan itu dan melakukan apa yang disuruh. Kemudian berkata salah seorang, Sa'ad bin Mu'ad, pengikutnya, bahawa mereka tidak akan teragak-agak sekiranya dia menerima Islam. Lalu segera dia pergi berjumpa Sa'ad dan orang-orangnya. Sa'ad segera faham mengapa Usaid telah berubah. Usaid menjawab kepada soalan yang diajukan Sa'ad. Katanya, kedua-dua orang itu sanggup patuh kepada arahan yang mereka terima. Kemudian dia mengatur satu situasi yang memberi peluang kepada kedua mereka bercakap dengan Sa'ad bersendirian. Keadaan yang sama berulang kepada Usaid dan lalu Sa'ad memeluk Islam. Kemudian dia berhadapan dengan pengikut-pengikutnya secara langsung dan bersumpah bahawa dia tidak akan bercakap dengan mereka selagi mereka tidak percaya Allah dan pesuruhnya. Sebelum petang menjelang, kesemua suku Arab, lelaki dan perempuan, memeluk Islam kecuali Al-Usairim yang teragak-agak untuk menyertai sehingga hari Uhud. Hari Uhud, Ustazah? Ya. Ahad apakah? Uhud lah, perang Uhud. Pada hari dia memeluk Islam, dia memerangi orang-orang kafir tetapi akhirnya terbunuh sebelum dapat mengerjakan solat. Komen Nabi SAW, sekalipun sedikit sumbangannya tetapi anugerah ke atas yang besar.
Ustazah nak terang? Itulah sebab dia masuk Islam kan, dia peluk Islam. Terus perang terbunuh pula kan. Tak sempat. Jadi Ya. itulah komen Rasulullah. Sekalipun sedikit sumbangan dia, tapi anugerah ke atasnya besar. Mana diterimalah mana Islam dia kan, dia baru masuk Islam, dia tak sempat apa pun dah mati. Maknanya diakui lah dia punya sumbangan yang sedikit tu kan. Okeylah. Teruskan. Okey. Mus'ab menetap di Madinah, meneruskan misi sucinya dengan tekun dan berjaya sehingga ke semua rumah Al-Ansar, iaitu pembantu masa akan datang, lelaki dan perempuan dimasuki unsur keislaman. Hanya satu keluarga yang berkeras untuk menerima dakwah Islam. Mereka terpengaruh oleh penyair Qais bin Al-Asyad yang menyekat dan mengepung mereka daripada terdengar seruan Islam sehingga tahun hijrah yang kelima. Sebelum menjelang musim haji tahun berikutnya, iaitu tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair pulang ke Makkah. Pulang ke Mekah dengan membawa berita gembira kepada Nabi SAW mengenai kejayaannya menyebar Islam di Madinah dan persekitaran yang bakal membawa prospek menguntungkan, serta kuasa dan perlindungan bakal disediakan demi perjuangan Islam. Tadi dalam paragraf kedua atas tu kan, Mus'ab menetap di Madinah, meneruskan misi sucinya dengan tekun dan berjaya sehingga ke semua rumah Al-Ansar, pembantu masa akan datang. Semua rumah Al-Ansar, kaum Ansar lah. Kaum Ansar ni adalah pembantu masa akan datang. Ni apabila Nabi berhijrah nanti ke Madinah, maka Ansar lah yang banyak membantu Islam di sana kan. Kita akan lihat cerita tentang Ansar semasa Nabi tiba di Madinah dan apa yang mereka lakukan kepada rakan-rakan mereka Muhajirin yang datang daripada tu. Ansar tu memang makna dia pembantu. Nasara, iza ja'a nasrullah, pembantu, pertolongan, penolong. Itu Ansar. Ansar tu lah yang puak yang ada di Madinah. Okey, 19. Okey, sudah. Pengakuan Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian bersamaan Jun tahun Misi 622, semasa musim haji, seramai 70 orang Islam datang dari Madinah mengikut jejak para penyembah berhala untuk mengerjakan ritual ibadat di Makkah. Timbul persoalan berkali-kali disebut di kalangan mereka, bukankah sudah sampai masanya kita patut melindungi Muhammad daripada membiarkannya berseorangan, menggeletar dan tertekan di lereng bukit Mekah. Sebaik sahaja tiba, mereka mengadakan pertemuan sulit dengan Nabi SAW dan setuju bertemu mereka secara rahsia pada malam Tasyrik ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah di sebuah lereng Aqabah, tempat pertemuan tahun sudah. Salah seorang ketua Ansar, iaitu pembantu dia, Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, menceritakan pertemuan bersejarah itu yang mengubah keseluruhan laluan perjalanan di antara Islam dan pagan. Pagan Ustazah apa? Di antara Islam dan pagan. Katanya sembah berhala. Okey. Katanya, kami bersiap sedia melakukan ibadat haji sambil mengatur satu pertemuan pada pertengahan hari Tasyrik. Kami ditemani seorang penghibur dan tokoh kenamaan bernama Abdullah bin Amir.
bin Haram. Amr bin Haram masih penyembah berhala. Kami memaklumkan kepadanya mengenai perjumpaan kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggesanya mengikut jemaah kami serta membuang amalan menyembah berhala agar tidak menjadi kayu api neraka di hari akhirat. Dia segera memeluk Islam dan menyaksikan satu siri mesyuarat penting di Al-Aqabah. Pada malam itu kami tidur dengan orang-orang kami dalam kemah. Setelah sepertiga malam, kami mula keluar meninggalkan kemah secara senyap dan menuju ke lereng bukit yang berdekatan. Kumpulan kami seramai 73 orang termasuk 2 wanita, Nusaibah binti Ka'ab dari Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Kami tunggu kedatangan pesuruh Allah yang datang bersama bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Masih belum Islam Al-Abbas ni. Dia memohon bersungguh-sungguh agar kami tidak membawa anak saudaranya keluar daripada perlindungan keluarganya kecuali kami cukup bersedia untuk melindunginya sekalipun terpaksa berkorban nyawa. Ya Ustazah? Dia yang mula berucap, wahai orang-orang Khawarij, wahai orang Khazraj. Dia tu siapa? Dia yang mula berucap siapa? Abbas kan? Abbas. Al-Abbas. Al-Abbas. Bapak Dia kata, wahai orang-orang Khazraj, sama ada Khazraj atau Aus, kalian sedia maklum bahawa kedudukan Muhammad yang berada bersama kita sekarang. Kami berinya perlindungan daripada orang kami sebaik mungkin. Dia dihormati dan disanjungi di kalangan orang-orangnya. Dia enggan menyertai mana-mana kumpulan kecuali kalian. Tetapi kalau kalian sanggup menjalani apa yang kalian janjikan ketika berada di bandar kalian dan sekiranya kalian boleh membelanya daripada musuh, maka terimalah beban yang kalian telah rela. Tetapi kalau kalian akan menyerahnya kepada musuh atau mengkhianatinya setelah dia berada bersama-sama kalian, lupakan saja cadangan itu. Tinggallah saja dia di sini kerana dia sangat dihormati, lagi cukup selamat berada di tempatnya asal. Ujar Ustazah nak cerita? Itulah harapan siapa? Harapan Abbas bin Abdul Muttalib. Ni bapak saudara Nabi lah ni, Abbas bin Abdul Muttalib ni. Kan bapak saudara kan? Ya. Dia dua beradik dengan Abu Talib. Dia beradik dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu semua. Dengan Abu Talib sekali kan? Dengan Abu Talib. Abu Talib. Dia beradik dia orang lah. Abu Lahab. Sama ke Abu Lahab? Abu Lahab tu dia tidak nak menolong Nabi. Tapi pak-pak saudara ni nak menolong Nabi. Inilah ucapan Abbas, harapan Abbas kepada orang-orang yang membuat bai'ah, berjanji nak menolong Nabi. Mana kena tolong betul-betul lah. Maknanya macam itulah, kena tolong betul-betul. Tu sebab dia kata di akhir tu kalau kalian akan menyerahnya kepada musuh atau mengkhianatinya setelah dia berada bersama-sama kalian, lupakan saja, tak payah. Lupakan saja cadangan itu. Tinggalkan saja dia di sini. Kerana dia sangat dihormati, lagi cukup selamat berada di tempat asalnya. Okey, apa Ka'ab sebut? Baca. Ujar Ka'ab, kami faham kata-kata itu dan sekarang wahai pesuruh Allah adalah
giliran tuan hamba untuk berucap, dan katalah apa saja yang tuan hamba kehendaki tentang Tuhanmu dan diri tuan hamba. Pengakuan ini merupakan satu pendirian muktamad penuh dengan iltizam, keberanian dan kepercayaan mendalam untuk memikul tanggungjawab yang getir serta sanggup menghadapi sebarang kemungkinan. Lalu pesuruh Allah berkhutbah tentang iman. Sementara pengakuan dibuat oleh Al-Iman Ahmad dan perawi Jabir menceritakan dengan terperinci seperti berikut. Orang Ansar, iaitu pembantu bertanya pesuruh Allah mengenai prinsip yang harus mereka ikrar. Nabi menjawab seperti berikut. Pertama, mendengar dan patuh dalam sebarang keadaan. Kedua, berpatutan belanja ketika mewah, juga semasa berkurangan. Ketiga, buatlah yang baik, tinggal yang jahat. 4, anda tidak seharusnya takut kepada kecaman semasa menjalani suruhan Allah. 5, belalah aku bila aku minta bantuan dan cegahlah aku dari sebarang perbuatan yang kamu sendiri mencegah keluarga dan anak-anak kamu dari kemungkaran. Sekiranya kamu patuh kepada prinsip-prinsip ini, maka syurga yang menunggu kalian. Cuba kita tengok Dalam cuba kita tengok saya. ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah. Dia seorang yang baik, diakui oleh tadi ini, diakui oleh pak saudara dia sendiri, diakui oleh orang-orang daripada Ansar, mana orang-orang yang datang daripada Madinah, iaitu kaum Aus dan Khazraj yang kita sebut tadi. Diakui kebaikan Nabi ini, sangat-sangat baik Nabi ini. Dan dia pula berucap macam ni, berucap seperti mana yang kita dengar tadi itu, maknanya inilah dia yang kita nak, seorang yang mendakwah orang, dia sendiri baik. Dia tu sendiri baik dan apa yang didakwakan tu baik. Jadi senanglah orang terima sebab orang tengok kepada diri dia yang sangat baik tu. Mana berakhlak baik apa semua tu. Jadi senanglah diterima. Sebab itu kita tengok dia punya punya seruan pun kita tengok dengar dengan patuh, berpatutan belanja ketika mewah dan semasa kekurangan. Kalau kita tengok Nabi, adakah dia mewah-mewah? Tak ada. Tak ada langsung dia. Orang kata RM1 tu singgah sekejap ya. Lepas tu esok habis diberi kepada orang. Tak ada dia mewah-mewah. Tak ada dia belanja-belanja. Buatlah yang baik, tinggal yang jahat. Kalau kita ada yang sebut begini ni, kita sebut je buat baik, tapi kita juga buat jahat kan. Memimpin orang dengan kata-kata saja, tapi dari segi diri sendiri itu tak lepas ya. Itu kita lihat bagaimana berkesannya dakwah Rasulullah, berkesannya dakwah para sahabat mendakwah juga. Itu juga yang datang selepas sahabat, semuanya berdakwah dengan diri mereka sendiri pun maknanya berada dalam keadaan yang sangat baik, sangat menjadi contoh lah kepada orang yang nak ikut dan mudah bagi orang untuk nak ikut. Okey, teruskan. Okey. Dalam satu versi lain yang dirawikan oleh Ka'ab, katanya Nabi SAW mula berucap, membaca beberapa ayat Quran dan menyeru mereka ke jalan Allah serta menggesa mereka menyertai Islam. Akhirnya baginda menggulung, aku berjanji bahawa kalian hendaklah mencegah aku daripada kamu mencegah perempuan-perempuan dan anakmu daripada kemungkaran. Di sini Al-Bara bin Ma'rur berjabat tangan baginda dan berkata, oh ya, kami bersumpah
dengan nama Allah yang mengirim Tuhan hamba sebagai Nabi pembawa kebenaran yang akan menghalang Tuhan hamba daripada segala yang kami halang perempuan-perempuan kami. Percayalah kami, wahai pesuruh Allah. Dengan nama Allah, kami adalah pejuang tulen dan boleh diharap semasa perang. Dan ini adalah sifat berani yang diturunkan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kemudian Abul Haytham Al-Tayhan menyampuk katanya, wahai Nabi Allah, antara kami dan Yahudi ada satu perjanjian yang akan terputus. Sekiranya Allah menganugerahkan kuasa dan kemenangan ke atas Tuan hamba, maka berharap sangat agar Tuan hamba tidak meninggalkan kami. Silalah masuk ke dalam kumpulan kami. Maksud Quraisy. Nabi sallallahu Ustazah nak ni. Silalah masuk Nabi, ke dalam kumpulan kami. Maksud dia Quraisy. Maknanya dia kata apa Nabi, tadi? Yang apa atas tadi? tu perempuan. Aku berjanji. Wahai Nabi Allah, antara kami dan Yahudi ada satu perjanjian yang akan terputus. Sekiranya Allah menganugerahkan kuasa dan kemenangan ke atas Tuhan hamba, maka berharap sangat agar Tuhan hamba tidak meninggalkan kami. Silalah masuk ke dalam kumpulan kami. Apa maksud tu saya pun tak faham lah. Silalah masuk ke dalam kumpulan kami. Maksud dia Quraisy. Abdul Haytham tu bukan Ansar ya. Abdul Haytham Al-Tayhan tu. Bukan Ansar lah. Dia Quraisy lah kot. Pasal dia sebut masuk dalam kumpulan dia. Kan? Sebab dia kata antara kami dan Yahudi kan. Ada satu perjanjian yang akan terputus. Lepas tu Nabi senyum. Nabi senyum dengar. Baca. Kakak. Nabi SAW tersenyum mendengar seraya menjawab. Tidak. Tidak sama sekali. Darah kalian. Darah kalian adalah darahku. Darah kalian adalah darahku. Sama ada hidup dan mati, aku tetap bersama kalian. Aku akan melawan siapa yang kalian lawan dan aku akan berdamai dengan siapa juga yang kalian ingin berdamai. Saya nak terang. Baca lagi. Setelah berunding mengenai syarat-syarat berhubung dengan kesetiaan itu berakhir, maka mereka yang hadir sebulat suara mengesahkannya. Tiba-tiba bangun dua orang yang memeluk Islam pada peringkat awal dalam tahun ke-11 dan ke-12, lalu mengingatkan mereka bahawa langkah genting yang mereka janjikan itu hendaklah difahami dengan bersungguh akan segala akibat bakal dihadapi dan bersedia berkorban sebagai dijangka. Dalam konteks ini, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah mencela, wahai kamu orang Khazraj, fahamkan kami keistimewaan pakatan ini yang kamu sama-sama bersetuju. Kamu sebenarnya telah bersumpah menyerah segala-galanya untuk berjuang dalam apa cara pun. Kalau kamu bimbangkan risiko tentang harta kamu atau nyawa kamu yang berharga dalam bahaya, tinggalkan saja dia berseorangan. Sebab apabila selepas pengakuan kamu ingkar, maka kamu akan menjatuhkan maruah diri kamu di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau kamu fikir boleh melaksanakan apa yang dikerah sekalipun kehilangan harta dan nyawa, kehilangan harta dan nyawa berharga demi
tanggungjawab berat ini, maka aku bersumpah dengan nama Allah bahawa kejayaan nanti kamu di dunia dan di akhirat. Mereka menjawab, kami sudah pun menimbang semasak-masaknya pengorbanan harta dan nyawa berharga. Tetapi kami masih menyerah jiwa raga untuk baginda. Tetapi apakah hadiah sekiranya kami patuh kepada segala syarat perjanjian ini? Nabi menjawab, syurga menanti kamu. Kemudian meminta baginda menghulurkan tangan dan serentak pula mereka menghulur tangan lalu menyatakan kesetiaan. Hanya ketika itu As'ad bin Zurarah insaf bahawa kesediaan orang ramai berkorban untuk jalan Allah. Menurut riwayat Jabir, katanya, apabila kami mula menyatakan kesetiaan kepada Nabi SAW, As'ad bin Zurarah bangun dan bercakap, bertenang wahai orang-orang Yasrib. Kita belum pun lagi meneliti dengan lebih lanjut kecuali kepercayaan yang mendalam terhadap pesuruh Allah. Kita yakin bahawa perkara yang terlibat dengan baginda ialah melepaskan daripada orang kafir Arab dengan mempertaruhkan nyawa dan bahaya. Sekiranya kamu tetap dengan perjuangan ini, berpegang teguh dan hadiahnya adalah dalam tangan Allah. Tetapi kalau kamu diselubungi takut, saya ingatkan kamu agar tinggalkan segera. Dan cara ini Allah akan memberi keampunan. Dalam hubungan ikrar yang dibuat secara lisan, ada dua orang wanita tidak berjabat tangan dengan Nabi SAW kerana dia wanita asing. Kemudian Nabi SAW meminta mereka melantik seramai 12 orang wakil untuk berdakwah kepada penduduk Madinah, memikul tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam ikrar serta memandu ahli lelaki dalam kabilah masing-masing untuk menyebar Islam. Wakil dilantik terdiri daripada 9 Al-Khazraj, As'ad bin Zurarah bin Ad, Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amru, Abdullah bin Rawahah bin Ta'labah, Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara bin Marrur bin Sakhri, Abdullah bin Amru bin Haram, Ubadah bin Al-Samit bin Qais, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim dan Al-Munzir bin Zubair. Tiga orang lagi dari tiga orang lagi dari Al-Aus, Usaid bin Hudayr bin Sammak bin Sa'ad bin Khiyatamah bin Al-Haris dan Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Sekali lagi 12 orang ini bersumpah untuk bertindak sebagai jaminan di atas urusan orang-orang mereka sama seperti pengikut-pengikut Isa buat sementara Nabi memberi jaminan ke atas pengikut-pengikutnya, maksudnya seluruh umat Islam. Bagaimanapun berita perjumpaan rahsia di padang pasir dengan penduduk Madinah terbongkar. Nabi segera tahu bahawa di kalangan orang tertentu menjadi musuh dalam selimut yang tinggal di Al-Aqabah. Maklum tentang perjumpaan itu, baginda mengungut
untuk menyelesaikan hal itu dengan mereka berkenaan secepat mungkin. Mendengar begitu, Al-Abbas bin Nadlah berkata, dengan nama Allah yang mengirim Tuan hamba dalam kebenaran, kita cukup berkuasa untuk memerangi orang Mina dengan pedang pada esok hari, kalau Tuan hamba mahu. Kata Nabi SAW, kita tidak mendapat perintah untuk buat begitu. Pulanglah kalian ke kemah masing-masing. Mereka pun pulang tidur hingga ke pagi. Tidak lama kemudian orang Quraisy terdengar tentang perjanjian itu dan gamat kedengaran dari segenap arah Makkah. Mereka cukup sedar bahawa pengakuan seumpama itu membuahkan kesan mendalam secara langsung ke atas nyawa dan harta mereka. Pada hari berikutnya, satu perwakilan dikira besar terdiri daripada ketua dan para penjenayah Makkah yang jahat keluar menuju ke perkemahan orang Madinah untuk membantah sekeras-kerasnya tentang pengakuan itu. Mereka menyeru orang Madinah, wahai orang Khazraj, telah sampai ke pengetahuan kami bahawa kamu datang ke sini untuk membuat satu perjanjian dengan orang ini, iaitu Muhammad, bahawa dia keluar dari Madinah. Demi Allah, kami tidak sekali-kali menaruh dendam untuk bergaduh dengan sekalian. Ustaz nak terang? Ini makna dekat-dekat dah ni, apa ni, mereka dah buat perjanjian kan. Sebenarnya perjanjian mereka kena pegang semua lah. Ini yang perjanjian ini yang terdiri daripada berapa? 9 orang Khazraj, 3 orang daripada Aus kan. Makna mereka ni kena pegang betul perjanjian ni. Dan lepas tu diketahui oleh orang Quraisy kan tentang perjanjian ni. Ini yang kita duk baca sekarang. Itu apa yang disebut oleh orang Mekah ni. Yang dia kata wahai orang Khazraj. Sebab apa dia sebut Khazraj? Sebab orang Khazraj yang paling ramai dalam perjanjian tu hanya 2-3 orangnya daripada Aus kan. Jadi dia kata apa? Wahai orang Khazraj, telah sampai ke pendengaran kami bahawa kamu datang ke sini untuk membuat satu perjanjian dengan orang ini, dengan Muhammad lah, bahawa dia keluar dari Mekah. Demi Allah, kami tidak sekali-kali menaruh dendam untuk bergaduh dengan kamu sekalian. Kata aja, cakap aja. Padahal mereka akan datang ni mempunyai perancangan untuk apa? Untuk menahan Nabi. Nak tahan Nabi di satu tempat sampai Nabi itu mati. Itu nak usir Nabi. Ada dalam ayat Quran tu. Dan ketiga, last sekali sampai mereka mau nak bunuh Nabi. Perancangan mereka. Okey. Jadi makna kita lihat peristiwa ni masih mereka ni masih berada di Mekah lah kan. Orang Khazraj ni datang ke Mekah lah. Masih di Mekah lagi. Ini ya dekat-dekat dah nak berlaku peristiwa hijrah ni, dekat-dekat dah. Sebab Nabi dah dapat banyak sokongan daripada orang-orang Madinah. Dia kuatkan di sana dulu. Kuatkan sokongan daripada orang-orang Madinah dulu. Itu yang dia dihantar balik. Pendakwah ke Madinah untuk mendakwah pada itulah setiap kabilah yang ada sana. Itu nak kuatkan di sana dulu barulah mereka ini akan berhijrah. Yang di Mekah ni akan berhijrah ke Madinah. Okey, orang kafir Madinah. Teruskan. Okey. Orang kafir Madinah yang tidak tahu menahu mengenai perjumpaan sulit itu mula berikrar dengan nama Allah serta percaya sepenuhnya bahawa berita itu adalah palsu. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang kafir Madinah, menolak dakwaan itu dengan mengatakan ia tidak sah
serta mendakwa bahawa orang-orangnya tidak akan memulakan sebarang langkah utama kecuali sekiranya terdapat arahan jelas daripadanya. Orang Islam Madinah pula berdiam diri tanpa menyatakan setuju ataupun menentang rancangan itu. Sementara ketua-ketua Quraisy yang ketua-ketua Quraisy hampir yakin dengan hujah yang dikemukakan orang-orang kafir, lalu kembali ke rumah mereka dengan rasa kecewa. Bagaimanapun, mereka tidak bersetuju dengan sepenuhnya apa yang didengar. Mereka cuba menyelidik sehingga kepada perkara sekecil-kecilnya dan mengesan walau sekecil berita sehingga menghilang sebarang syak wasangka bahawa permuafakatan itu betul berlaku. Tetapi mereka hanya bertindak selepas jemaah Madinah meninggalkan Mekah. Dengan rasa marah amat sangat, mereka mengejar rombongan jemaah Madinah itu tetapi tidak berjaya menangkap mereka, cuma seorang sahaja, Sa'ad bin Ubadah. Mereka menyeksanya dengan tidak terkira tetapi dapat diselamatkan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Haris bin Hab bin Umayyah yang ada hubungan dagang dengan mereka. Inilah kisah perjanjian Aqabah kedua yang kemudiannya dikenali sebagai perjanjian besar Aqabah yang melahirkan suasana saling menyayangi, kesetiaan dan bantu-membantu di antara orang-orang beriman Madinah dan Makkah yang lemah. Semangat muhibbah, hubungan baik dan kerjasama yang baru terjalin bukanlah semata-mata kehendak hati, tetapi sebaliknya beralaskan pendekatan mantap yang terbina terbit dari kepercayaan kepada Allah, pesuruhnya dan kitabnya. Kepercayaan yang berakar umbi dalam diri telah dapat berdiri teguh menghadapi sebarang kezaliman dan penindasan dan boleh diterjemahkan sebagai mukjizat dalam aspek tindakan yang praktikal dan mengejar keimanan. Kepercayaan seumpama ini menjadi alat sebenar bagi orang Muslim untuk merakam dalam catatan sejarah tentang kejayaan cemerlang yang tidak ada tolok banding sebelum ini. Kita juga yakin bahawa masa depan Islam akan sentiasa bersinar kerana kejayaan gilang gemilang itu adalah hasil perjuangan tokoh-tokoh besar itu. Okeylah Ustazah. Okeylah, setakat tu. Dan kita lihatlah makna seolah-olahnya ni macam persiapan tau. Sebelum nak hijrah tu, seolah-olah Nabi dengan rakan-rakan dia berdakwah. Macam kita kata duta ke Madinah tadi, Mus'ab bin Umair. Maknanya Rasulullah lantik untuk dia pergi ke Madinah untuk berdakwah lah. Sehingga berjaya begitu sekali ya. Maknanya seolah-olah mempersiapkan keadaan di Madinah untuk menerima para muhajirin yang akan berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah yang akan kita lihat nanti mengandungi banyak, kita lihat banyak perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada masa Rasulullah nak berhijrah. Jadi kita bolehlah kemungkinan ingat nama-nama besar yang kita sebut tadi. Yang akhir tadi kita ada menyebut tentang satu nama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia munafik ni. Munafik besar. Munafik besar tu. Munafik Ubay di Madinah besar. kan. Dia ni lah. Tapi kita lihatlah akan berlaku bagaimana munafik dia tu tidak dapat memberi
kesan kepada orang-orang di Madinah. Itu dengan berkat ni lah, dengan berkat kesungguhan para sahabat yang jadi pendakwah pada ketika itu. Itulah mana kita lihat pada tajuk yang ke-20 ni, iaitu barisan hadapan hijrah kerana Allah. Kita akan lihat barisan hadapan hijrah kerana Allah. Bagaimana Nabi boleh berhijrah? Adakah Nabi berhijrah tu ikut asa hati dia nak hijrah, dia dah rasa nak hijrah, dia nak hijrah. Ini semua adalah perancangan daripada Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi supaya berhijrah. Sebab apa? Sebab di Mekah tu dah teruk sangat orang-orang Islam menerima mana tekanan macam-macam lah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika itu, orang kafir di Mekah ketika itu. Jadi last kali kita lihat Nabi lepas pak saudara dia wafat dengan Siti Khadijah, telah pergi ke Taif kan. Dia telah pergi ke Taif, dia jangka nak dapat sambutan dari Taif. Rupanya di Taif tu lebih dahsyat, lebih teruk daripada di Mekah. Dia pun balik semula ke Mekah. Balik semula ke Mekah, kita lihatlah tadi yang berlaku. Ada perjanjian Aqabah pertama, Aqabah kedua. Kemudian dalam Aqabah kedua tu ramai dah yang masuk Islam. Terutama sekali di Madinah lah. Hasil daripada kerja kuat Mus'ab bin Umair. Kita kena lihat nama-nama besar Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat lain yang ditugaskan oleh Rasulullah dalam Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua tu. Ditugaskan beberapa orang sahabat supaya berdakwah kepada kabilah-kabilah di Madinah. Jadi ramailah macam saya sebut tadi lah, sebagai seolah macam persediaan untuk menerima hijrah Rasulullah sama dengan orang-orang muhajirin Makkah. Okey, tu je lah kot. Apa kita nak kongsikan? Apa nak dikongsikan? Saja nak tambahkan. Jadi kita nampak semua ni percaturan Allah Ta'ala sebenarnya kan. Tengok sebelum Nabi berhijrah, maknanya dah ada perancangan. Kita tengok kepimpinan Nabi ni, dia punya strategi gitu, strategi kan sebagai seorang Muslim. Maknanya dia dah atur. Tak ada dapat lagi sebenarnya ilham ataupun wahyu untuk berhijrah, tapi oleh kerana dia tak dapat sokongan di sini, dia luaskan sokongan di tempat lain sebagai persediaan. Jadi itu saya kata ini Allah Ta'ala punya percaturan lah. Dan dia susun semua supaya dia pergi hijrah, ada supporters dia di sana lah. Cuma yang saya nak kan, kita selalu dengar cerita hijrah tapi tak pernah di-highlightkan perjalanan Aqabah ni. Kalau kita dengar kan cerita hijrah, kita kata Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, dia sampai ke sana, orang Madinah menyambut. Kita tak tahu, kan kita tahu cerita tiba Madinah dah ramai orang Islam, tapi tak tahu sebaliknya sebenarnya dah ada dua perjanjian ni. Saya tengok benda ni barulah cerita ni. Wujudnya dua perjanjian Aqabah ni. Yang menyebabkan Nabi sampai ke sana dah ada penyokong-penyokong dia dah stable di sana, sebab tu Allah Ta'ala aturkan dia pergi ke sana lah. Memang kita tak di-highlightkan tentang Aqabah ni, kebanyakan ni lah cerita-cerita hijrah kan. Itu sajalah saya nampak. Dan satu perkara barulah alhamdulillah dapat cerita belakang. Kemudian kita lihat dalam perjanjian yang kedua tu, dua orang yang wanita kan? Dua orang yang wanita. Betul. Nusaibah ni apa? Sama-sama Nusaibah ni contoh dia lepas tu dia akan jadi pembela kepada Rasulullah. Dia akan menahan siapa-siapa yang dalam perang apa ke? Nusaibah ni ke yang tahan anak panah daripada kena Rasulullah.
Habis tangan-tangan dia kena saibah ni. Mana orang kuat lah kira. InsyaAllah dia mah Itulah. memang pejuang betul yang Ah, Islam ya. betul. Ya Mus'ab ni lah yang pasal nama Mus'ab pun kita Bin Umair. yang tadi di kalangan sahabat-sahabat tak terdengar nama Mus'ab ni. Kita cerita yang ialah yang 4 orang Abu Bakar, Ali semua. Mus'ab ni tak ada tapi peranan dia sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Kan? Sangat besar. Madinah Semua dia. membangunkan Islam di Madinah kan. Mus'ab ni kalau kita nak ni rasa-rasanya lah dalam kalau tak salah ingatan saya dia berasal daripada orang yang kaya lah. Kaya. Dia sanggup dia jadi miskin untuk tujuan nak menolong Nabi. Orang yang kita kata apa ni masa di Mekah tu orang yang ni lah, orang yang kaya. Dari segi pakaian dia apa semua ni, kiranya mewah lah. Jadi last lah bila dia masuk Islam, mak dia marah dia. Mak dia tak bagi sikit pun apa harta pada dia. So dia jadi susah. Rasulullah sekali bila tengok Mus'ab dia menangis. Dia sedih, dia ingat Mus'ab dulu. Bagaimana pakaian dia, bagaimana dia punya ni, penampilan dia. Tiba-tiba datang dalam keadaan yang macam tu. Rasulullah menangis tengok dia. Tapi itulah. Mana dia mendapat tempat lah di sisi Rasulullah. Okey. Okay, kita habis ya. Ya, ikut. Dia ambil cucu kat tadi ke atas. Tugas-tugas. Tugas khas. Kita jumpa lagi. Kita ni ya. Tasbih sajalah, tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Hati Ustazah. Terima kasih. Besok 3 tepat Zura. Terima kasih. Kita jumpa di pukul 3 ya petang besok. Apa ni doa Cuba tepatkan masa ya tepatkan masa sebab nanti kita tak mahu kita melebihi